Orang yang mencari kekayaan, kalau tidak diniatkan karena Allah, hatinya sentiasa akan resah gelisah. Tetapi bagi orang yang mencari Allah melalui kekayaan, maka hatinya akan tenang selalu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Wa ba'du. Kita menyambung pada tajuk yang baru, iaitu menolak dunia. Menolak dunia ni maknanya di hatinya ditolaknya dunia. Dan inilah yang dinamakan az-zuhdi, iaitu zuhud. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, haddathana al-faqih Abu Ja'far, haddathana Muhammad bin Aqil, haddathana Muhammad bin Ismail as-Sa'igh, haddathana al-Hajjaj, haddathana Syu'batun, wa an Umar bin Sulaiman, wa an Abdurrahman bin Aban, wa an Abih, عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة ومن كانت نيته في الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi berkata, Al-Faqih Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aqil menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail As-Saghi menceritakan kepada kami, Al-Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Umar bin Sulaiman, daripada Abdurrahman bin Aban, dari ayahnya, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in, dari Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, barang siapa yang niatnya adalah akhirat, maka Allah meneguhkan tekadnya dan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, serta dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk. Barang siapa yang niatnya adalah dunia, maka Allah cerai beraikan perkaranya dan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya, serta dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Man kana niyatuhu al-akhirah, kata Nabi SAW, barang sesiapa yang niatnya adalah untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan, meneguhkan tekadnya dan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, serta dunia mendatangi dalam keadaan tunduk. Ini kehebatan bagi orang yang berbuat sesuatu kebaikan, dan kebaikan yang dia buat tadi itu, walaupun kebaikan itu berbentuk duniawi, tetapi kebaikan yang dia buat itu diniatkan, dikeranakan akhirat, dengan makna yang lain, dikeranakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang dia buat itu dikeranakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan perteguhkan di dalam hatinya, di dalam tekadnya, Allah akan teguhkan, dan di dalam, dan dunia akan datang kepadanya
dalam keadaan tunduk. Pengajaran yang pertama, secara zahirnya dapat kita ketahui bahawa hati kita nak tenang, hati kita tidak akan berbolak-balik, hati kita tidak akan resah gelisah walaupun kepelbagaian ujian datang kepada kita. Namun begitu, hati kita akan teguh, tidak akan mengharapkan melainkan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada yang perlu kita laksanakan ialah berbuat sesuatu kebaikan itu dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya dalam kita mengejar perkara-perkara dunia. Dalam kita mengejar perkara-perkara dunia, mestilah kita niatkan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam kita berada dalam dunia ini tuan-tuan, kepelbagaian kehendak nafsu kita. Lantaran kehendak nafsu kita itu terkadang-kadang melalaikan kita. Lantaran itu untuk kita teguh supaya tidak kita dilalaikan adalah pertama sekali niat kita adalah akhirat, iaitu niat kita adalah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari kekayaan, kalau tidak diniatkan kerana Allah, hatinya sentiasa akan resah gelisah. Tetapi bagi orang yang mencari Allah melalui kekayaan, maka hatinya akan tenang selalu. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Orang yang berbuat sesuatu kebaikan, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Dunia datang ni maksudnya tuan-tuan, kita berbuat sesuatu kebaikan dikarenakan Allah. Kita buat sesuatu kebaikan itu kerana Allah. Dalam hadis yang lain ada menyatakan sampai kepada peringkat dia tidak sempat untuk berdoa dalam hal-hal dunia, lantaran dia buat kebaikan, sibuk buat kebaikan dikarenakan Allah, tidak sempat dia berdoa untuk habuan-habuan dunia. Lantaran itu Allah mendatangkan dunia kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk kepada dia. Ini kehebatan orang yang berbuat, tak kiralah apa jua perbuatan kebaikan yang kita buat, yang kita keranakan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan di dalam pegangan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah taala akan kurniakan kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan dia dalam hatinya maksud di sini ialah dia tidak memerlukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan orang yang kaya jiwanya. Orang yang kaya jiwanya, dia tidak memerlukan makhluk, dia hanya memerlukan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tak kala kondisinya miskin, dia tidak berharap kepada makhluk, kerana dia meletakkan bahawa kemiskinan yang ada pada dia adalah kurniaan daripada yang maha kaya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya tidak mengharapkan kepada makhluk, hatinya hanya mengharapkan kepada yang maha kaya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat orang lain yang kaya, hatinya tidak berharap kepada kekayaan itu, kerana dia hanya meletakkan kekayaan dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat niyatuhu fid dunya, barang sesiapa yang niat dia semata-mata untuk dunia,
dalam mengejar dunia, dia hanya memang tujuannya untuk dunia. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan di dalam matanya rasa kemiskinan yang tidak henti-henti. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballah, dan tidaklah dia memperolehi dunia yang dikejarnya itu, yang diniatkan itu, melainkan apa yang telah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita berada dalam dunia ini bukanlah bermakna kita meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dengan maksud kita tolak semua dunia. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula engkau lupa bahagian engkau dalam dunia sampai kepada peringkat tidak langsung mengambil manfaat daripada dunia. Namun begitu, pastikan dunia yang kita kejar bukanlah dunia semata-mata, tetapi kita mengejar dunia untuk akhirat. Adapun dunia yang kita kejar ni semata-mata dunia sahaja, maka Nabi SAW menyatakan farraqallahu alaihi amrah, kerja buat dia tidak akan henti-henti, akan disibukkan setiap masa dan ketika, lantaran dia mengejar dunia. Bukan setakat itu sahaja, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Ta'ala meletakkan pada pandangan dia, iaitu pada pandangan matanya, dia ini adalah miskin. Miskin maksudnya sentiasa berharap, sentiasa berharap. Dah diberi dah apa yang dia kehendaki, tak kala dia melihat orang lain, dia rasa dia hendak benda tu. Orang yang hendak-hendak ni apa dia? Orang miskin lah. Orang miskin. Orang kaya dia berhajat tak? Orang kaya dia tidak berhajat. Tapi yang miskin adalah orang yang berhajat, sentiasa berhajat. Lantaran apa tuan-tuan? Lantaran dia menjadikan sibuk dia dengan dunia kerana dunia, tidak sibuk dunia dikarenakan akhirat. Jadi kalau ada penafsirannya, kalau ada hati kita ni sentiasa cenderung kepada dunia dan tidak pernah puas-puas dengan dunia, maknanya kemungkinan nawaitu kita tidak berfokus kepada Allah ataupun tidak berfokus kepada akhirat. Kita hanya lebih banyak berfokus kepada dunia. Bila sebut dunia ni apa dia? Hawa nafsu lah. Hawa nafsu, keinginan hawa nafsu kita. Walam ya'ti, dan tidaklah akan datang dunia itu walaupun sebegitu pengharapan dia kepada dunia, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab acap kali saya kongsikan kata-kata para ulama, bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering menyatakan bahawa aku pelik melihat manusia yang terlalu amat risau tentang rezekinya sampai kepada peringkat dia meninggalkan tanggungjawab dia kepada Allah, sampai dia berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kebimbangan dia terhadap rezeki, sedangkan rezeki itu telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang belum lagi terjamin, di antaranya dosa dia adakah telah diampun, di antaranya amalan yang dia buat adakah Allah Ta'ala terima, di antaranya adakah perkara-perkara yang dia buat itu akan mendapat syafaat daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda ini benda-benda yang belum lagi kita ketahui. Kerana dalam catatan ketika mana seseorang ataupun janin itu dia berada di dalam perut ibu dalam tempoh 40 hari, maka diberikan catatan-catatan yang merupakan jaminan, yang merupakan jaminan. Salah satu daripada jaminannya susah, senang. Itu jaminan daripada Allah. Allah dah pastikan ada hari kita senang, ada hari kita susah. Ada hari kita senang, kita sebut alhamdulillah. Bila hati senang, maka lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hari kita susah, bukan kita merasakan Allah benci kepada kita. Namun begitu, ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, ajalnya, semua sekali telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang belum terjamin amalan-amalan dia. Adakah Allah terima ataupun tidak? Adakah dia ahli syurga ataupun ahli neraka? Adakah dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak ada jaminan. Yang sepatutnya di bahagian itulah sentiasa dia khawatirkan. Oleh kerana itu, bagi orang yang dia mengejar dunia dan niatnya semata-mata dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada pandangan dia, pada mata dia, merasakan bahawa dia itu sentiasa fakir, berhajat, tetapi tidaklah dia memperolehi apa yang diinginkan itu, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang pertama ini dia mengajak kepada kita bahawa dalam urusan dunia kita ni, kita gunakan dunia ini untuk mazra'ana, untuk tuaian kita di akhirat nanti. Tuaian kita di akhirat. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dan barisan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjadikan dunia ini tempat beramal. Adapun pengharapan balasan kebaikannya akan diterima besok di akhirat. Hadis yang kedua, qala haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Muhammad bin Aqil haddatsana Muhammad bin Ali haddatsana Abu Ghassan al-Handi haddatsana Umar bin Ziyad al-Arjani an al-Aswad bin Qais qala sami'tu Junduban qala dakhala Umar radhiyallahu anhu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin wa qad athara bi janbihi asy-syariq فبكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال ذكرت كسرى وقيصر وما كان فيه من الدنيا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بجنبك الشريط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا في الآخرة. Daripada Abu Lah As-Samarqandi berkata, Al-Faqih Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Uqail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Uthman An-Nahdi menceritakan kepada kami, Umar bin Ziyad Al-Arjani menceritakan kepada kami daripada Aswad bin Qais, dia berkata, aku mendengar Junub berkata, Umar radhiyallahu anhu masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sehelai tikar yang telah membekas di pinggang beliau. Umar radhiyallahu anhu pun menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Umar berkata, aku teringat
Kaisar, aku mengingat Kisra, dan juga aku mengingat Kaisar serta dunia yang mereka memiliki. Sedangkan engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tikar telah membekas di pinggangmu. Nabi SAW bersabda, mereka itu orang-orang yang kebaikan-kebaikannya disegerakan di masa hidup mereka di dunia. Sedangkan kita adalah kaum kebaikan-kebaikannya ditangguhkan di akhirat. Jadi hadis yang kedua mengisahkan bagaimana satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangkit daripada pembaringan. Ketika mana bangkit daripada pembaringan, maka dilihat ada bekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran Nabi tidur di atas tikar yang keras. Tatkala melihat badan Nabi yang berkesan dengan bekas tikar tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menitiskan air mata. Tatkala dia menitiskan air mata, maka dilihat oleh Nabi, lalu Nabi pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, ma yubkika? Apakah yang menyebabkan kau menangis?" Lalu kata Umar, "Ya Rasulullah, aku melihat bagaimana Kisra dan aku melihat bagaimana Kaisar, Maharaja Rom dan Maharaja Parsi, yang terlihat bagaimana mereka memiliki kepelbagaian kemewahan dunia, bagaimana mereka memiliki kekayaan, bagaimana singgahsananya, bagaimana kemewahan hidupnya, pakaiannya. Sedangkan mereka itu bukannya utusan Allah. Sedangkan mereka itu bahkan bukanlah daripada kekasih Allah." Lalu Nabi SAW menjawab, yang sebelum daripada itu kata Umar, sedangkan engkau ya Rasulullah adalah kekasih Allah. Allah sayang kepada engkau, Allah muliakan engkau. Tapi aku melihat ada bekas tikar di batang tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, mereka itu orang-orang yang kebaikan-kebaikan disegerakan di masa dunia. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang yang memang diberikan segala jenis kemewahan di dunia. Segala kebaikan-kebaikan dunia ini diberikan kepada mereka. Sedangkan kita, yakni kaum muslimin, adalah kaum yang kebaikan-kebaikannya ditangguhkan dan akan dikurniakan besok di akhirat. Lantaran itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita relatekan dengan hadis yang pertama tadi, maka diketengahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa walaupun kita hidup dekat dunia, tetapi matlamat kita adalah hari akhirat. Kerana akhirat itulah besok akan diberikan kebaikan-kebaikan. Untuk mendapat kebaikan-kebaikan itu, mestilah perjalanan dunia kita dikarenakan akhirat ataupun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Berkahwin, amalan dunia. Berkahwin ni amalan dunia, walaupun tuntutannya daripada agama. Tetapi tak kala kita berkahwin, kita letakkan dia pada akhirat, maka kita akan mendapat kebaikan di dunia. Yang dikatakan tadi, dunia akan datang kepada kita dalam keadaan tunduk. Dengan perkahwinan, kita tengok orang lain bercerai-berai, tetapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan banyak kebaikan kita hasil daripada perkahwinan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita berkahwin dahulu, tidak lain tidak bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah jaga mata, maka salah satu daripada kita nak jaga mata kita adalah dengan perkahwinan. Maka selamat kita daripada pandangan-pandangan yang haram dan seumpamanya.
Itu sebab tuan-tuan, kalau saya beri contoh yang seumpama itu, maka kita akan dapat melihat, sebagai contoh, perkahwinan tadi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat melihat dunia akan datang kepada kita. Itu yang kita lihat kadang-kadang sebelum kita berkahwin susah kita ni. Susah kita ni sebelum berkahwin. Lepas berkahwin, ada anak, ada bini, sepatutnya lebih susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lapangkan, dunia datang kepada kita. Dunia datang kepada kita. Kemungkinan salah satu sebab adalah kerana kita berkahwin tadi, landasannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tunduk kepada kita dengan kebahagiaan, akhirat sedang menanti dengan nikmat kebaikan. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi. Apabila Sayyidina Umar dia melihat di depan dia adalah kekasih Allah, di depannya ada insan yang paling mulia dalam cakrawala, dalam dunia ini, tetapi hidup dalam keadaan yang amat sederhana. Hidup dalam keadaan amat sederhana. Lalu apabila ditanya kepada Nabi SAW, memang orang mukmin itu kebaikan-kebaikannya besok akan diberikan di akhirat. Oleh kerana itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita ni menolak dunia. Maka tadi mukadimah tadi saya katakan salah satu daripada sifat menolak dunia ni adalah sifat zuhud. Sifat zuhud. Sifat zuhud ni apa maksud dia? Maksudnya hati itu tidak terpaut kepada dunia. Bukanlah seperti mana yang pahaman secara zahir menolak dunia itu, artinya kita tidak boleh menggunakan dunia ini, kemewahan-kemewahannya. Tetapi kemewahan-kemewahan itu dia tidak merosakkan hati kita dalam kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab acap kali juga saya kongsikan dengan tuan-tuan, tidak mengapa kita pakai pakaian yang mewah, tidak mengapa kita memakai kereta yang mewah, kerana dia bukanlah satu kesalahan. Cumanya di sisi Nabi SAW, Nabi adalah merupakan role model. Dia merupakan contoh. Jadi Nabi SAW, kita lihat kehidupannya amat sederhana. Maka pengikut-pengikut Nabi SAW kena ikut cara Nabi. Kena ikut cara Nabi. Baik, kenapa kena ikut cara Nabi? Kerana Nabi nak beritahu, Nabi menolak dunia. Yang ditolak dunia tadi itu ialah hati yang menolak dunia tadi. Tapi Nabi SAW dia berbuat hati dan fizikal sekali. Hati dan fizikal sekali. Itu sebab sewaktu kewafatan Nabi SAW, kekuasaan Nabi menguasai maknanya Madinah dalam kekuasaan Nabi, Mekah dalam kekuasaan Nabi, Jaziratul Arab semuanya adalah dalam genggaman kekuasaan Nabi SAW. Tetapi sewaktu Nabi SAW wafat, bila ditemui jubah Nabi SAW penuh dengan tampalan-tampalan yang dijahit sendiri oleh Nabi SAW. Apa yang perlu kita faham? Yang perlu kita faham, kita kena mencontohi kehidupan Nabi. Kerana dengan kehidupan Nabi itu, dia tidak akan merosakkan hati kita. So poin dia apa? Poinnya adalah bahagian hati itu. Bahagian hati. Contoh tuan-tuan, waktu kita susah dulu, kita sering tak ingat kepada Allah. Ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin dengan solat kita, rajin dengan sedekah kita, walaupun kita dalam keadaan yang susah.
Tapi nikmatnya susah itu kerana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan berlalu, akhirnya susah kita tinggalkan dan kita sekarang berada dalam keadaan yang senang. Sewaktu kita senang, pakaian kita pun dah cantik, kereta kita pun dah cantik, semua dah lawa. Semua dah lawa. Kecantikan-kecantikan, kemewahan-kemewahan itu, dia kalau dia masuk ke dalam hati, dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu kita susah, kesenangan tu tak ada dalam hati. Yang ada dalam hati ialah Allah, kerana kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Bila naik aja umur 60 tahun, dah mula kurang dah. Dah mula kurang ini, makan tak boleh, ni tak boleh. Duit banyak tak? Duit banyak. Duit banyak. Ni tak boleh makan dan sebagainya. Dunia itu Allah Ta'ala tarik. Nak bagi tahu bahawa dia tidak kekal. Yang kekal itu adalah akhirat. Sebagai penutup, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Sebagai penutup, kita sekarang ni berada di dunia. Hati-hati dengan dunia. Kalau tidak terurus dengan iman, maka dunia ini akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu dunia, bini itu dunia, harta itu dunia. Semua ini adalah dunia. Apakah dunia? Ma siwallah, selain daripada Allah adalah dunia. Uruskan semua dunia-dunia ini dikarenakan akhirat. Maka di dunia kita akan berbahagia, hati kita tenang, walaupun fizikal kita mungkin susah, tapi hati kita tenang lantaran kita kaya dengan keyakinan dan keteguhan kita kepada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun dilihat pada sudut zahirnya kesusahan, tapi apabila yang memberi itu adalah Allah, hati kita akan tenang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan daripada apa yang telah dikongsikan dua potong hadis memberikan sedikit sebanyak kekuatan kita untuk meneruskan perjalanan hidup di atas muka bumi ini dengan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.